saya membawa pesan daripada pengarah Ijtima' Tarbawi, iaitu kepada peserta-peserta yang belum lagi membayar yuran. Kita perlukan sahabat-sahabat membayar yuran kerana dua sebab. Yang pertama, kos program ini tinggi, termasuk kos membawa penceramah daripada luar negara. Dan yang kedua, siapa yang tak bayar yuran, ilmu yang didapat tak berkat. Dengan itu saya persilakan Yang Berbahagia Dato' Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pengurusi majlis, Bahagia Dato' Haji Abu Bakar Cik, di panel bersama saya pada petang ini, seluruh kepimpinan pemuda sama ada pusat, negeri, kawasan dan cawangan, khususnya muslimin dan muslimat yang saya kasihi sekalian. Ustaz, saya dipahamkan walaupun ini program pemuda tapi muslimat ada. Saudara-saudara yang saya kasihi sekalian, kadang-kadang saya menggunakan saudara-saudari tapi dalam majlis-majlis yang ini saya juga menggunakan saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi sekalian. Saya guna anak-anak sebab saudara-saudara semua umur 40 tahun ke bawah. Ini pemuda. 40 tahun lebih ketua dengan timbalan je boleh. Lain semua bawah. Semua bawah. Oleh kerana anak saya yang pertama tu umur 40 lah. Jadi saudara-saudara ini semua dari sudut saya lah, anak-anak semua. Cuma saya tak guna selalu sangat, takut saudara merasakan kecil bila sebut anak ni. Jadi saya menggunakan juga perkataan saudara-saudari sekalian. Jadi hari ini tajuk yang diberi untuk kita bincang ialah masa depan perjuangan PAS, perjuangan Islam dalam kerangka ataupun dalam senario politik semasa yang ada di Malaysia hari ini. Kalau soalan masa depan ditanyakan kepada sesiapa pun, kalau tanya orang manusia macam mana masa depan kamu, masa depan anak-anak ni, dia nak jadi besar ke, jadi kecil ke, kurus ke, gemuk ke, hidup ke, mati ke? Ini soalan-soalan yang ditanya untuk masa depan. Jadi kalau ditanyakan masa depan perjuangan PAS, tentunya dalam konteks negara ini, apa yang kita nak tanya? PAS ni akan jadi lebih kuat ke? Lebih lemah ke? Ataupun macam mana rupa bentuk PAS pada masa yang akan datang ni? Time frame tidak diberi, 10 tahun ke, 20 tahun ke, dan memang perjuangan Islam itu tak ada hak tempoh, ia berterusan. Sebab itu tidak diberikan hak tempoh itu. Saya seorang yang sentiasa optimis sebenarnya, sentiasa optimis. Dalam pengertian, saya melihat bahawa perjuangan yang kita dokongi bersama ini akan sentiasa maju terus. Makin segar, makin kuat dan makin mendapat kejayaan insya-Allah. Kalau kita pesimis, artinya kita rasa tak ada harapan lah kita macam ni, kita akan pada tahap ni lah ataupun pada tahap yang lebih rendah daripada apa yang telah kita capai sekarang. Tapi saya katakan, saya seorang yang optimis yang melihat masa depan yang kukuh, yang cerah, yang baik kepada perjuangan kita. Dan dia bergantung kepada buat apa perkara. Sebab sama ada dia maju, dia berjaya, kuat atau tidak kuat, bergantung kepada kita semua sebagai pendukung kepada perjuangan ini. Kerana kitalah yang menggerakkan perjuangan itu. Kalau kita membuatkan dia jadi lemah, maka dia jadi lemah. Pendukung penting. Walaupun perjuangan ini benar,
tidak ada yang lebih benar daripada perjuangan Islam, tapi tak ada orang yang mendukung, perjuangan ini tak sampai ke mana pun. Jadi, saudara-saudari sekalian, yang merupakan tenaga yang menggerakkan perjuangan ini adalah satu faktor yang sangat penting. Jadi oleh kerana itu, bagaimana kita membentuk masa depan kita? Dan ukuran yang dipakai sekarang, kalau nak diukur kepada kejayaan sesebuah perjuangan politik, jemaah kita ini merangkumi dua perkara sekaligus. Merangkumi aspek politik dan dakwah sekaligus. Kita selalu sebut ini, perjuangan PAS, perjuangan yang merangkumi dakwah dan politik sekaligus. Satu-satunya jemaah yang ada di Malaysia ini yang macam PAS. Ada orang lain di dakwah saja, tapi tak terjun dalam politik. Masuk pilihan tak ada. Ada orang masuk politik saja, dakwah tak buat. Tapi PAS merangkumi dua-dua sekali. Kita berpolitik dan kita berdakwah. Jadi saya kata dalam konteks Malaysia, kita satu-satunya jemaah yang demikian. Jadi oleh kerana itu, ukuran yang selalu dipakai sekarang, kalau kita nak kata berjaya atau tidak berjayanya, ialah ukuran kejayaan dalam pilihan raya. Ini kerana kita telah memilih jalan muwajahah silmiyah, dan muwajahah silmiyah ini melalui proses pilihan raya untuk menentukan bagaimana masa depan sesebuah parti itu. Dan ini penting oleh kerana kuasa adalah penting, kuasa politik adalah penting, kuasa pemerintahan adalah penting. Kerana kuasa pemerintah inilah yang menentukan segala polisi dan dasar-dasar dalam sesebuah negara. Kuasa politik inilah yang menentukan, yang memberikan warna kepada sistem ekonominya macam mana, sistem pendidikannya macam mana, sistem kemasyarakatannya macam mana. Segala sistem-sistem ini diputuskan oleh kuasa politik. Dan sebab itulah kuasa politik ini menjadi tunjang kepada pelaksanaan segala dasar yang akan kita laksanakan dalam negara kita. Dan ini berdasarkan sirah. Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah kerana disitulah kuasa politik yang dipunyai oleh Rasulullah dalam melaksanakan segala polisi. Di Mekah tak ada kuasa politik. Walaupun orang menawarkan kuasa politik, tapi kuasa politik yang terbatas, yang ditentukan oleh orang lain. Kita nak kuasa politik yang kita sendiri menentukannya. Dan Rasulullah SAW menunjukkan contoh itu, dan sebab itu kuasa politik ini penting. Pilihan raya memungkinkan kuasa politik itu diperolehi. Dan sebab itulah kita masuk pilihan raya. Sejak daripada pilihan raya di Malaysia ini diperkenalkan tahun 55. PAS masuk seawal tahun 55. Dan PAS menang satu kursi tahun 55 itu. Daripada 52 kursi, PAS menang satu. Selebihnya ialah perikatan. Parlimen Malaysia menyaksikan pada setiap sesi parlimen, PAS wujud dalam parlimen itu. Artinya di samping Perikatan dulu dan Barisan Nasional sekarang, satu-satunya parti yang terus wujud sejak daripada pilihan raya pertama sampai sekarang ialah PAS. Paling kurang pun waktu kita paling merosot, ada seorang wakil rakyat kita, wakil parlimen kita. Tak pernah kosong. Walaupun setengah lagi kosong, tetapi parlimen tak pernah kosong, ada seorang. Sebab kita telah memilih jalan muwajahah silmiyah, bahawa kuasa politik itu penting dan kita masuk pilihan raya. Walaupun kita melalui proses-proses cabaran daripada dulu, sekarang dah tak berbangkit lagi. Kita telah selesaikan. Pada seawal tahun 60-an, 70-an, malah daripada 80-an itu masih ada lagi bahawa pilihan raya yang PAS ini mengaku sebuah jemaah Islam, tapi masuk pilihan raya. Pilihan raya ini tak syar'i. Ada lagi suara masa tu. Zaman saudara tak ada lah ni. Saya harap tak ada lah. Kalau ada tu tak betul sangat lah tu. Ya, tak syar'i. Sebab apa?
Yang lebih teruk lagi, masuk pilihan raya ni macam judi sebab kita payah deposit tu. Ada 5,000. Itu lain tak boleh nak dibandingkan begitu sebagai satu perjudian. Saya bukan nak terang panjang ni, tapi nak sebutnya bahawa isu tu wujud satu ketika, tetapi kita tak pedulikan kerana suara-suara yang seperti itu, suara yang bukan berdasarkan kepada nas yang muktabar. Kerana pemimpin kita, pemimpin ulama ni tahu di mana tempat yang dibolehkan, di mana yang tidak dibolehkan. Jadi sebab itu kita masuk terus dan suara-suara itu hilang. Kita kena faham pilihan raya ini strategi. Dia bukan dasar, dia strategi. Pilihan raya ini strategi. Kita boleh masuk pilihan raya, kita boleh tak masuk pilihan raya. Boleh. Berdasarkan kepada suasana dan keadaan. Tetapi apabila kita masuk pilihan raya, dia ada kaedah-kaedah yang mesti kita pakai berdasarkan pilihan raya. Tak boleh kita pakai pilihan raya muwajah silmiyah, kaedahnya bil kuah, tak boleh. Dia kena sesuai, serasi dengan apa yang kita pilih. Kemudian nak bil kuah tapi pilih cara apa punya sengah, tak boleh. Kalau kita telah memilih jalan demokrasi, jalan pilihan raya, maka kita mestilah mengambil kaedah-kaedah yang serasi dengan keputusan yang telah kita ambil. Saya mengatakan bahawa ukuran tentang kejayaan atau ialah pilihan raya. Dan kita telah masuk pilihan raya. Coba kita tengok dalam suasana yang kita masuk pilihan raya ini, bagaimana ruang lingkup senario yang wujud dalam negara kita Malaysia sekarang. Saya sebut ringkas-ringkas. Yang pertama, Malaysia ialah sebuah masyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai kaum, pelbagai agama dan kebudayaan. Saya tidak nak persoalkan macam mana Malaysia boleh jadi masyarakat majmuk. Kenapa Cina satu ketika dulu yang mendatang jadi rakyat, kenapa India juga yang mendatang dulu jadi rakyat, itu saya tak persoalkan, itu sudah sejarah. Kita boleh persoalkan dulu, tetapi sekarang mereka adalah rakyat dalam negara ini yang berhak mengundi. Yakni negara kita ialah masyarakat majmuk. Dan kita mengamalkan sistem demokrasi. Sistem demokrasi ala Britain. Ala Britain ni, satu lawan satu, siapa lawan, dia menang lebih satu undi, maka dia menang. Dia ada dua, kaedah pilihan raya ada dua. Yang kita berjalan sekarang ini dipanggil first past the post. Maknanya, seseorang itu yang melepasi kawan-kawan yang bersaing dengan dia itu walaupun dengan satu undi, maka dia menang. Lain daripada sistem sekarang yang berjalan di beberapa buah negara, termasuk yang paling akhir barangkali di Tunisia sekarang, Nahdah. Nahdah mencapai 41% daripada undi. 45-46. Dan kerusi berdasarkan popular votes. Kalau misalnya kita dapat popular votes, undi kita dapat ni 40%, maka kerusi juga 40% daripada seluruh bilangan itu. Itu kaedah proportional representation dipanggil dalam bahasa Inggerisnya, berdasarkan kadar. Kita pakai sistem first past the post, walaupun undi popular kita dapat 17%, tetapi kerusi kita tak sama dengan 17%. Kita dapat apa yang kita dapat itulah berdasarkan kaedah-kaedah ini. Saya tak nak bincangkan soal itu panjang sebab kekurangan masa, dan soal sejarah macam mana orang jadi rakyat, saya nak sebut bahawa kita berdepan dengan suasana yang seperti ini. Bahawa kita masyarakat majmuk. Dan masyarakat majmuk di Malaysia ini menjadikan orang Melayu, orang Islam dalam sekitar ada 56 ataupun 58% itu kedudukan orang Melayu, Islam lah, orang Islam. Yang lain-lain itu terdiri daripada macam-macam agama, macam-macam apa benda ni, kaum. Dalam konteks yang ada, tidak ada sebuah parti politik pun di Malaysia ini yang boleh masuk bertanding dalam pilihan raya bersendirian dan boleh menang memerintah negara ini bersendirian. Tak mungkin. Berdasarkan kepada sejarah pilihan raya itu sendiri, tak mungkin. Hatta UMNO yang menganggap dirinya kuat pun tak mungkin dia boleh masuk pilihan raya sendiri, menang, rentah sendiri. Tak ada. Oleh kerana itulah
berdasarkan kepada kaedah bahawa kuasa itu penting, maka nak memperolehi kuasa ini mestilah ada kaedah yang memungkinkan sebahagian besar masyarakat ataupun rakyat ini bersama dengan kita. Perikatan sekarang ni Barisan Nasional, dulu perikatan yang menjadi asas kepada pemerintahan negara sejak kita mencapai kemerdekaan sampai sekarang, dia menang pilihan raya berdasarkan kepada, kalau dalam konteks kita ni kita ada tahaluf, tapi dia tak nama tahaluf lah, dia pun tak erti perkataan tu. Dulu pun tak erti, sekarang pun dia tak erti. Cuma dia kata ada kerjasama politik. Tak apalah kita pakai lah istilah Melayu tu, kerjasama politik yang tidak ada apa dasarnya, apa-apa ni. Tak ada. Kita ada tahaluf siasi ni yang akan saya sebut, kemudian ada dengan kaedah-kaedahnya yang kita putuskan. Jadi sebab itulah mereka mengadakan ini, dan dengan sebab itu negara Malaysia ini telah melalui proses apa yang dinamakan pemerintahan yang berdasarkan kepada power sharing. Power sharing ini perkongsian kuasa. Tidak ada kuasa mutlak oleh mana-mana parti politik pun. Dia kena share power tu, tetapi yang dominannya tentulah UMNO. Yang dominannya tentulah UMNO dalam konteks perikatan dulu dan yang sekarang. Walaupun dia dominan, oleh kerana dasarnya tak jelas, maka polisi-polisi yang berjalan dalam negara kita pun jadi tak jelas. Itu. Lalu kita telah melalui proses ini. 55, 59 nampak kita bersendirian, pas. Ada waktu kita menang banyak sikit, ada waktunya kurang kita dapat. Yang paling besar, kalau kita nak ukur dari segi sejarah pilihan raya ini, yang pas memenangi lebih besar daripada waktu-waktu yang lain, ialah tahun 99 dan tahun 2008 yang terakhir baru-baru ini. Tahun 99 dan tahun 2008. Sebelum pada itu kita boleh menang beberapa kursi parlimen, perintah apa benda ni, beberapa buah negeri. Saya sebut tadi, power sharing di peringkat persekutuan itu, tak ada satu parti pun yang boleh perintah secara bersendirian. Peringkat negeri, bagi PAS sendiri, paling kuat kita, yang kita masuk bersendirian tanpa sokongan orang lain, yang mungkin kita peroleh kemenangan hanya 2 buah negeri saja, iaitu Kelantan dan Terengganu. Kelantan dan Terengganu sahaja boleh kita perintah bersendirian masuk pilihan raya, walaupun orang lain tak sokong, mampu kita menang. Itu Kelantan dan Terengganu saja. Negeri lain dah tak mungkin. Kedah, Pahang tak mungkin. Kita nak perintah Malaysia. Jadi sebab itulah pemikiran-pemikiran bagaimana kita nak mengatasi kezaliman yang selama ini dilakukan oleh BN, kecelaruan polisi-polisi yang dilaksanakan oleh mereka, yang boleh menghentikan tindakan itu ialah kalahkan mereka dalam pilihan raya. Bagaimana nak kalahkan mereka dalam pilihan raya? Saya dah sebut, dia tak boleh bersendirian. Kita mesti bersama. Dan bersama inilah apa yang kita namakan dalam istilah kitanya, kita mengadakan tahaluf siasi dengan parti-parti politik yang berlainan dasarnya dengan kita. Atau bukan saja daripada dasarnya yang berlainan, dan kaum pun, base kaum pun berlainan. Dan ini telah diputuskan oleh para ulama kita yang mengkaji perkara ini dari segi bagaimanakah, adakah tahaluf ini boleh kita laksanakan, harus atau tidak harus, wajib ke, sunat ke, makruh ke, ini dikaji. Dan dalam kajian yang dibuat, belum sampai pada saudara-saudara ini, pemimpin dia kena merah mata dulu bincang perkara ini. Pro kontra ni macam mana dengan kaedah-kaedah, dengan nas-nas, sama ada nakli ataupun akli, dua-duanya dipakai. Dan salah satu daripada asas yang kuat yang memungkinkan kita mengada tahaluf siasi ini ialah peristiwa al-halful fudul, yang saya rasa saudara-saudara didedahkan ini, peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW sendiri sebelum baginda menjadi Rasul. Tetapi baginda kata, kalau aku sekarang ni, zaman aku menjadi Rasul, kalau perkara ini berlaku, aku bersedia untuk mengadakan perjanjian dengan
golongan-golongan yang tak sama dasar dengan kita, tetapi mempunyai matlamat bersama untuk menghapuskan kezaliman, menentang kezaliman, menentang penindasan dan sebagainya. Ini menjadi asas kita. Tak cukup kita bincang di kalangan kita, kita bincang di peringkat ulama antarabangsa yang pernah kita adakan tahun 88 dulu. Ulama satu-satu persidangan, perbincangan cara dalaman di kalangan para ulama besar dunia. Tapi bukan buat di Mesir. Ulama ni tak boleh nak balik Mesir. Ulama ni pun kena halau daripada Mesir. Itu contoh bagaimana kerajaan umat Islam pada waktu itu tidak beramal dengan Islam. Pemimpinnya berada di dunia barat. Lepas daripada peristiwa Arab Spring ni, Arab Spring sudah tahu lah, kebangkitan dunia baru boleh balik. Saudara barangkali Kamal Halbawi ni baru boleh balik ke Mesir, berapa puluh tahun duduk di luar. Ranusi duduk di luar berapa puluh tahun, baru boleh balik selepas peristiwa, dan parti dia mendahului parti-parti lain dalam pilihan raya. Dia boleh dikatakan semua parti-parti politik menyedari bahawa jemaah Islam menyedari bahawa kuasa politik penting, dan caranya mestilah melalui kaedah muwajahah silmiyah dalam dunia sekarang ini. Jadi semua dah masuk pilihan raya. Jadi tak timbul lagi lah masalah-masalah titik bengek yang saya sebutkan tadi. Oleh kerana itu, dalam proses inilah, maka kita telah melalui proses ini. Dan dalam pengalaman politik pun, kerjasama politik ataupun tahaluf inilah yang memungkinkan kita melihat bahawa kita boleh mencapai kekuasaan itu. Kita dalam proses lagi. Dan pada waktu ini, berdasarkan kepada pilihan raya 2008, kali pertama Parlimen Malaysia dinafikan kuasa 2/3 yang selama ini dipegang oleh BN yang dulunya perikatan. Dulu mungkin menambah berapa kursi, 2/3 sentiasa dia ada. Dia nak buat apa akta pun, nak ISA apa, akta mesin cetak, akta rahsia resmi, semua boleh dia buat. Kerana dia ada kuasa 2/3. Sekarang tak boleh nak buat. Dia nak buat polisi, mesti 2/3. 2/3 tak cukup kalau kita tak sokong. Sebab tu, di perbezaan itu, kita boleh nampak bagaimana mereka tidak ada lagi kuasa sewenang-wenang untuk melakukan apa saja dalam negara ini. Dalam konteks PAS, tahaluf siasi dalam negara kita ni, kalau nak dikira yang paling besar saya sebut tadi ialah mula-mula yang paling besar, walaupun kemenangan tu tak besar mana, tidak sebesar 99 ataupun 2008, ialah pada tahun 90. 90 ni PAS mengadakan kerjasama dengan Parti Melayu Semangat 46, Kurazali. Dan setelah kita kehilangan Kelantan selama 12 tahun, kita dapat menawan balik Kelantan pada tahun 90 dan kekal sehingga hari ini. Terengganu kita menang lebih banyak, Kedah menang tapi belum perintah. 99 baru kita dapat Kelantan kekal, Terengganu kita dapat. Cuma sepenggal ada sebab-sebab ni yang saya rasa pun saya tak ada masa untuk menerangkannya. Kemudian 2008 kita memenangi, mengetuai 3 Kelantan, Kedah dan Perak, walaupun sekejap, tetapi kita mengetuai ketiga-tiga kerajaan ini dengan kerajaan lain dipimpin oleh Pulau Pinangnya, oleh DAP dan Pakatan Rakyat, Parti Keadilan di Selangor. Ini boleh dikatakan satu-satu pencapaian paling besar dalam sejarah kerjasama politik. Walaupun dulu kita kata tak ada kerjasama politik, tetapi pemimpin-pemimpin kita pada waktu dah tengok. Selama kita duk berlawan dengan UMNO, dengan BNI 3 penjuru, kita mungkin dua-dua kalah dan UMNO menang. Kita mesti cari jalan kok mana pun 1 lawan 1. 1 lawan 1 artinya seluruh undi yang tak suka BNI bersama dengan kita, undi yang bersama dengan BNI itu dengan dia lah. Dan ini terbukti bahawa 1 lawan 1 ini memberikan hasil yang baik. Dan sejarah 1 lawan 1 ini, walaupun tak dinamakan tahaluf siasi pada waktu itu,
bermula di negeri Terengganu tahun 59. Tahun 59, Parti Negara masih ada masa itu. Parti Negara yang dipimpin oleh Datuk Ong, Datuk kepada Hishamuddin Hussein, masih hidup. Tetapi yang hidupnya di negeri Terengganu. Sebab negeri Terengganu itu dianggap pada waktu itu mari parti mana pun orang boleh terima. Dia boleh terima perubahan-perubahan di masa itu. Dan oleh kerana 59 ini dilihat sebagai satu pilihan raya selepas daripada kemerdekaan yang akan menentukan masa depan negara, kerana kita telah boleh memerintah sendiri tanpa British, maka difikirkan masa itu, tak boleh ke kita supaya pemimpin-pemimpin utama ni boleh menang dalam pilihan raya dengan satu kaedah. Maka dibuat dalam negeri Terengganu tu, Datuk Ong bertanding Parlimen Kuala Terengganu, lawan BN tanpa disertai oleh PAS. Jadi 3 penjuru. Satu, maknanya PAS, Parti Negara, untuk calon ini sokong Datuk Ong lawan BN. Dan Parti Negara jangan letak calon dia mana-mana pun dari segi parlimennya. State ada apa? Parlimen jangan. Kerana PAS yang akan lawan satu. Dipersetujui. Dan masa tu memang 59-nya kali pertama negeri Terengganu diperintah. Dan Datuk Ong kali pertama boleh masuk parlimen. Bukan negeri Johor, negeri asal dia, tapi di negeri Terengganu. Hasil daripada kerjasama politik yang berlaku pada masa itu. Secara tak disedari, di pantai barat masing-masing orang PAS melihat. Pantai barat ni kalau nak agak undi Melayu ni payah kita undi Melayu 1% kita payah menang. Kena ada satu kaedah yang kita kena buat. Macam mana? Tapi masa tu tak jumpa cari kaedah. Tak jumpa cari kaedah yang lain. Di Selangor pernah satu ketika kita lawan BN, tapi kaedahnya 3 penjuru. 3 penjurunya supaya pecahkan undi BN itu. 3 penjuru macam mana? Ini dibuat senyap-senyap. Saya tak boleh nak ceritalah secara terbuka siapa orangnya, tetapi pusat pun tak tahu. Tapi dia kata dia kira untuk nak mengalahkan BN. Mengalahkan BN, cari BN ni dia dapat undi daripada Cina dan daripada Melayu. Okey. Kawasan yang agak barangkali mungkin Cina ramai ke, DAP bertanding, PAS masuk untuk pecah undi Melayu ni supaya BN kalah, Perikatan kalah. Dan demikianlah sebaliknya. PAS kata DAP kamu tanding sini supaya aku menang, dia kalah. Tak resmi itu. Tapi nak bagi tahu proses pemikiran ada bahawa kalaupun satu tak lawan satu tak berlaku kerana kita tak nampak bersama, biar 3 penjuru untuk pecahkan undi BN. Pokoknya nak menafikan kuasa yang ada kepada Perikatan dan kepada BN. Itu berlaku dalam bentuk kecil-kecilan. Sehinggalah kita sampai kepada satu peringkat di mana tahalus siasi ini dibuat secara terbuka berdasarkan kepada asas-asas kaedah hukum yang jelas, maka kita tak ada lagi apa menjadi masalah-masalah yang dihadapi. Bukan tak ada masalah langsung. Masalah dari segi bahawa ini betul tak betul tu tak berbangkit. Tetapi masih ada masalah kerana ada orang PAS mengatakan tak betul dah PAS ni. Waktu kita sejak daripada PAS bersama dengan Perikatan Barisan Nasional tahun 74, itu orang PAS cukup tak setuju masa itu, terutama sekali di Kelantan, sebab Kelantan ini jadi kubu kita sepanjang masa. Saudara masih ingat barangkali ataupun tak boleh saya sebut peristiwa 13 Mei ini mengubah senario politik negara pada masa itu. 13 Mei memadramkan seluruh negara. Parlimen disuspend, dibekukan, Dewan Negeri dibekukan. Nak pulih semula, mestilah rakyat kena terima rukun negara dan rakyat kena terima bahawa tak ada unsur-unsur perkauman secara yang nyata dalam retorik, mereka tak boleh. Maka sebab itulah berlakunya macam mana perbincangan bahawa UMNO pada masa itu merasakan diri dia terancam. Bila merasa diri terancam, orang yang dia nak cari PAS yang boleh selamat dia, maka berjumpalah dengan PAS, berlakulah kerjasama tu. Ni nak tengok cemas-cemas pula, nak cari PAS pula ni, dia akan cari. Tapi insyaAllah benda ni sudah dimatikan. Tak mungkin lagi pada waktu ini UMNO ni nak cari siapa pun, sebab kita sudah hampir menjadi 2 parti yang berlawanan di antara satu sama lain. Tapi saya nak sebutnya sejarah UMNO tu macam tu. Malah waktu pilihan raya
tahun 90 pun dia nampak dia nak kalah ni. Nak kalah. Dia boleh hantar orang lagi bincang macam mana, kita boleh pakak macam mana. Tapi kita tolak. Jadi sebab itu, kita sekarang ni berada di hadapan 1 lawan 1, Pakatan Rakyat lawan dengan BN. Saya sebut tadi, adakah masalah? Dalam PAS satu ketika ada masalah kerana tak faham. Tak fahamnya oleh kerana apabila kita yang berjuang bersendirian nak kerjasama dengan orang lain, ada kata PAS tak betul lah. Saya nak bagi tahu, pilihan raya ini strategi, kerjasama ini strategi. Dalam perjuangan kita ni ada 4 benda, 4 komponen yang saudara-saudara kena faham. Saya selalu sebut tapi saya ulangi hari ini. Yang pertama terdiri daripada dasar perjuangan iaitu Islam yang menjadi dasar kita. Yang kedua saya sebut tadi tenaga yang menggerakkan perjuangan ni. Kalau tak ada tenaga perjuangan tu tak sampai ke mana. Yang ketiga organisasi. Organisasi ni bagaimana kita susun daripada Majlis Syura Ulama dan seterusnya sampailah ke bawah. Yang keempat ialah taktik dan strategi. Strategi ini penting. Kerjasama dalam Pakatan Rakyat, kerjasama tahaluf ini ialah strategi, bukan dasar. Kita boleh pilih tak mahu tahaluf, boleh. Itu sebab itu bukan dasar. Daripada 4 perkara ni, dasar tak boleh berubah sama sekali. Islam yang menjadi dasar kita tak pernah berubah daripada dulu sampai sekarang. Tenaga manusia boleh berubah. Presiden berubah, Masjidul Am berubah, Suruhjaya berubah, boleh berubah. Organisasi nak susun lagu mana pun boleh. Taktik dan strategi berubah. Temu orang kita tak faham beza antara strategi dengan dasar. Bila tak faham, strategi itu dianggap dasar. Jadi apa yang kita buat ni, strategi boleh berubah. Jadi ini salah satu benda perkara yang saudara-saudara kena fahami, bahawa strategi satu perkara yang penting dalam kaedah muwajahah silmiyah. Tak kena strategi, benda yang nak menang pun boleh jadi kalah. Demikian juga bil kuah pun, kalau tak kena strategi, tak boleh capai kemenangan kita. Sebab itu strategi ini penting. Sebab itulah Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang kata-kata Sayyidina Ali yang saudara-saudara saya rasa alim dah. Al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak disusun dengan rapi, artinya tanpa strategi, boleh dikalahkan oleh kebatilan yang disusun rapi dan mempunyai strategi. Tahaluf adalah strategi. Dan sebab itu membuktikan bahawa tahaluf ini satu perkara yang sangat penting bagi kita. Dan pada saya lah, secara keseluruhan apa yang nak saya sebut, proses yang PAS telah ambil ini pada waktu ini adalah satu proses yang tepat. Tahaluf siasi kita bersama-sama dengan parti-parti yang lain itu satu tindakan strategi yang tepat. Dan kita perlu mantapkan. Ada perbezaan sikit sebanyak, kita kena selesaikan. Tanpa kita ke arah itu, kita tidak boleh nak mengalahkan BN sebab dia mempunyai kumpulan-kumpulan yang besar. Dan akhirnya kita akan menuju kepada sistem 2 parti. Walaupun sistem 2 parti ini boleh dibahaskan lagi bagaimana bentuk dan sebagainya, tetapi sistem 2 parti inilah yang memungkinkan mudah kita mengalahkan yang satu lagi untuk kita benar-benar memerintah negara ini dan menentukan polisi apa yang kita nak buat. Kerana dalam tahaluf siasi ini kita adalah sama-sama membuat dasar bagi kebaikan negara dan masa depan negara kita, insya-Allah. Saya rasa cukup dulu buat masa ini kerana waktu tidak mengizinkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.